Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke saluran saya Wako. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara isi borang online untuk program subsidi upah. Dan kini sekarang ni kita pergi straight to Perkesa punya website. Ini Perkesa punya website. Jadi di bahagian website sini, anda boleh scroll down a bit. Anda akan nampak program subsidi atau wages, program subsidi upah atau wage subsidi. Klik sini dan anda akan sampai ke page program subsidi upah. Nampaknya ada penambahbaikan program subsidi upah selepas perhatian tambahan tu. Ada syarat-syarat yang telah dikemas kini oleh Perkeso dan anda scroll down a bit. Okay, anda akan jumpa pendaftaran. So, hanya majikan saja yang boleh berdaftar dan memohon program subsidi upah ini. Jadi, majikan boleh klik sini, pendaftaran, dan anda akan sampai ke page prihatin.perkeso.gov.my, right? Dan di bahagian sini, anda boleh klik permohonan bulan pertama, dan saya makan permohonan. Jadi, klik permohonan bulan pertama, right? Okay. Jadi anda akan sampai ke page untuk isi borang lah. Inilah borang program subsidi, program subsidi upah PSU. Jadi sini ada bahagian bahagian A, butir-butir majikan yang perlu diisi. Okay. Dan bahagian B pula dokumen sokongan yang perlu upload melalui page sini ya. Oh, itu saja. Dua bahagian saja. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk isi bahagian butir-butir majikan dan bagaimana untuk uruskan dokumen sokongan supaya anda boleh upload dekat page sini. Saya teruskan, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat subscribe ke channel saya untuk sokong saya untuk meneruskan video yang akan datang pada masa akan datang lagi. Terima kasih dahulu. Thank you. Mari kita teruskan. Jom kita tengok section pertama, iaitu butir-butir majikan yang perlu diisikan dalam memohon program subsidi upah ini. Yang pertama, nombor BRN syarikat yang didaftarkan di bank ya. Yang ini kita masukkan BRN atau business registration number yang digunakan semasa akaun bank dibuka. Okay. Yang nombor ID pengenalan bank boleh merujuk kepada nombor pendaftaran majikan yang tertera pada borang 9 ataupun borang D SSM, ataupun A, nombor ID yang digunakan oleh pihak bank bagi tujuan pembukaan akaun bank, atau nombor kad pengenalan pemegang akaun bank sekiranya menggunakan akaun bank persendirian. Jadi inilah BRN yang anda perlu isikan, dan jika anda tak tahu, tak sure, tak confirm, sila hubungi bank anda, bank syarikat anda, right? Next, isikan nombor akaun bank, dan next pilih nama bank, which bank, kemudian tuliskan nama syarikat anda dan tuliskan nombor kod majikan. Next, kemudian isikan industri pilih industri mana yang syarikat anda buat berada, dan apakah aktiviti industri anda, apakah syarikat anda buat, alamat surat menyurat untuk syarikat, postcode dan negeri manakah, okay, dan sila isikan nombor telefon, kemudian nombor fax, dan isikan email, dan seterusnya. Anda perlu isikan jumlah pekerja sebenar. Ya, yang ini adalah anda kena tuliskan jumlah keseluruhan pekerja tempatan dan pekerja asing dalam sini ya. Okay. Dan seterusnya anda perlu pilih apakah sebab pendapatan berkurangan. Jadi di sini ada beberapa contoh yang telah diletakkan dalam sini ya. Satu, pengurangan jualan
dan permintaan. Okay. Kos pengoperasian yang tinggi. Next. Kos mengurus tinggi termasuk bayaran gaji. Kemudian simpanan syarikat tidak mencukupi sekiranya bertahan kurang daripada 6 bulan, dan hutang atau pembiayaan yang tinggi dan hanya syarikat tutup disebabkan oleh PKP. Jadi anda perlu pilih beberapa sebab yang terdapat dalam list drop down list ini ya. Okay. Next, bilangan pekerja bergaji RM4,000 dan ke atas. Ini yang lebih, berapa orang pekerja yang ada melebihi RM4,000 ke atas. Next, bilangan pekerja yang dituntutnya, berapakah orang yang akan tuntut untuk program inilah. Jadi di sini ini tertakluk kepada 200 orang pekerja maksimum, right? Dan bilangan pekerja asing di syarikat anda. Okey, saya rasa section A ni agak mudah. Anda perlu isikan butir-butir yang perlukan saja. Okey, kalau anda masih tidak faham lagi, anda boleh berikan tanya di dalam komen bawah video saya dan saya akan cuba untuk tolong anda. Ya, sekarang kita masuk ke section B selepas section A tadi ya. Dan section B ini adalah dokumen sokongan yang diperlukan oleh perkeso dalam majikan memohon kepada program subsidi upah. Jadi yang pertama, akuan pengisytiharan PSU 50. Okey, anda perlu muat turun borang akuan pengisytiharan PSU 50 dan isikan. Tuan-tuan dan puan, di sini adalah satu contoh untuk akuan pengisytiharan PSU yang anda boleh lepas muat turun. Okey, anda sila muat turun dan cetak atau print borang ini dulu, dan kemudian anda kena isikan maklumat yang diperlukan dan scan borang ini semula dalam file format PDF. Okey, dan pastikan saiz file tidak melebihi 2 MB, 2 MB dan upload semula kepada perkeso melalui laman section B. Selepas isi, anda perlu upload borang ini dalam format PDF dan melalui choose file di sini. Next, anda perlu untuk lampiran senarai pekerja, anda perlu muat turun lampiran senarai pekerja melalui sini. Untuk lampiran senarai pekerja, inilah contoh Excel yang kita muat turunkan tadi. Lampiran senarai pekerja ini adalah dalam format Excel. Ini Excel form di mana majikan kena isikan maklumat dalam Excel form ini. Okay. Dan di sini saya nak memberi peringkatan sikit. Masa anda isikan nombor kad pengenalan, ingat anda harus letak sengkang ataupun dash untuk nombor kad pengenalan. Dan contohnya di sini, isikan nombor kad pengenalan seperti 741216 sengkang 14 sengkang 5555 yang betul. Ini cara betul Cara salah adalah 741216 1455 tanpa sengkang, yang itu salah. Jadi ingatlah perhatian di sini ya. Anda kena letakkan sengkang ataupun dash untuk nombor bahagian pengenalan. Dan size file tidak boleh melebihi 5 MB. Dan upload semula kepada perkeso dalam format Excel. Ini boleh masuk ke section B, upload the file again. Lampiran senarai pekerja dalam format PDF selepas diisi perlu diuploadkan semula di sini. Selepas ini, salinan SSM, ROS, ROB dan anda perlu scan salinan yang ada dan upload di sini. Okay. Untuk ID pengenalan bank panel ataupun MyCO ID atau MyCO ataupun MyCo ID, company ID, MyCO ID, anda perlu muat turun lampiran nombor BRN syarikat yang didaftarkan di bank di sini. Ya, sekarang sampai ke lampiran nombor BRN ataupun Business Registration Number. Okay.
Dan sila muat turun dan cetakkan print out this form. Anda kena print out this form. Okay. Dan anda perlu menghubungi bank anda untuk mendapatkan Business Registration Number ataupun BRN syarikat yang didaftarkan ketika pembukaan akaun bank syarikat. Okay. Ingat, anda perlu hubungi bank anda. Okay. Isikan maklumat yang diperlukan dan print dengan menggunakan letterhead syarikat anda. Letterhead maksudnya ada nama syarikat ataupun dengan address sekali ya. Dan scan borang ini dalam file format PDF dan pastikan saiz file tidak melebihi 2 MB sebab anda kena upload again dalam section B online kepada Perkeso. Selepas isi, anda perlu scan dan upload lampiran nombor BRN syarikat melalui sini. Kemudian, anda perlu dapatkan account statement ataupun salinan penyata akaun bank anda, syarikat anda. Anda boleh dapatkan daripada perbankan internet from your bank, daripada bank anda ataupun hard copy. Anda boleh scan atau save dalam PDF format and then upload di sini. Okey, untuk syarikat yang mempunyai pekerja yang melebihi 76 orang ke atas, anda perlu sediakan salinan penyata kewangan ataupun jualan untuk membuktikan penurunan jualan dan anda perlu scan salinan itu dalam format PDF dan upload di sini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, bilakah tarikh akhir permohonan PSU ini? Okey, jadi di sini kita mengikut sumber daripada Perkeso. Kita tahu permohonan PSU akan berakhir pada 15 September 2020 tahun ini. Okay. Jadi diharap majikan yang perlu memohon PSU dapat mengemukakan permohonan kepada Perkeso sebelum tarikh berakhir. Ambil perhatian. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya majikan telah memohon PSU sebelum 9 April 2020? Ya, permohonan yang dihantar sebelum 9 April tidak perlu dikemukakan semula, melainkan terdapat perbezaan pada senarai nama pekerja. Dan sebarang pembetulan atau penambahan boleh emailkan kepada psu2020@perkeso.gov.my. Ya, bilakah bayaran subsidi upah ataupun PSU akan dibayar? Jadi di sini mengikut sumber daripada Perkeso juga, bayaran subsidi upah akan dikreditkan kepada akaun majikan dalam tempoh 7 hingga 14 hari melalui electronic fund transfer. Jadi bayaran ini akan terus masuk ke akaun majikan lah. Tapi ingat sebab majikan saja yang benarkan untuk memohon program subsidi upah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum anda memohon, kita ada satu checklist di sini. Apakah dokumen yang perlu disediakan untuk memohon program subsidi upah sini? Mari kita tengok. Pertama, senarai nama pekerja, maklumat akaun bank majikan untuk muka depan saja. Next, maklumat Business Registration Number BRN itu yang didaftarkan oleh majikan ketika pembukaan akaun bank. Yang keempat, salinan pendaftaran SSM ataupun ROS ataupun ROB ataupun pihak berkuasa perkhidmatan profesional, saintifik atau teknikal ataupun lesen perniagaan. Yang kelima, akuan pengisytiharan PSU 50. Dan enam, dokumen sokongan seperti penyata kewangan ataupun laporan jualan yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen pengisytiharan berkaitan. Dokumen sokongan ini hanya untuk perusahaan bersaiz 76 orang pekerja dan ke atas. Okay. Ya, nota. Job sertifikat tidak diperlukan jika permohonan dibuat panjang tempoh kuasa
Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya kepada majikan. Jika anda mempunyai sebarang permohonan dan penyemakan, anda boleh merujuk kepada website prihatin.perkeso.gov.my. Saya ulangi, prihatin.perkeso.gov.my. Dan jika anda nak ada pembetulan dan penambahan, anda boleh email kepada psu2020@perkeso.com.my. Dan jika anda perlu bercakap, anda boleh hubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan Perkeso pada nombor 0380915100 ataupun 0342625555 ataupun hotline 1300 228 ataupun email kepada perkeso@perkeso.gov.my. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah video untuk kali ini. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya majikan, dapat sedikit sebanyak pengetahuan untuk cara-cara mengisikan borang secara online semasa anda memohon program subsidi ini. Tapi untuk kali ini, saya terima kasih dulu jika anda sudah subscribe ke channel saya, dan kepada yang belum, sila subscribe ke channel saya dan kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Bye.